Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Begitulah ungkapan yang dapat digambarkan ketika kru Japin Perlis tiba di Unimed PAUH melihat sekumpulan pelajar yang sedang tekun mendengar kuliah dan membuat tugasan berkumpulan dengan percampuran kaum dan memakai pakaian tradisi kaum-kaum di negara Malaysia. Ikuti sorotan kami bersama pensyarah Tuan Muhammad Izwan Izzah Haris daripada Jabatan Bahasa dan Pengajian Umum Fakulti Perniagaan dan Komunikasi UNIMED dalam siri khas HKHM 2023 Influencer at Japan Khas Serumpun Bak Serai Sesusun Bak Sirih. Nama saya Muhammad Izwan Izzah bin Haris. Saya merupakan pensyarah universiti di Fakulti Perniagaan dan Komunikasi dalam Jabatan Bahasa dan Pengajian Umum. Telah berkhidmat di Universiti Malaysia Perlis bermula dari 2007 hingga sekarang lah. Dan sekarang kita berada di kelas komunikasi, kemahiran komunikasi dan juga teknologi ataupun Communication Skills and Technology. Dan bersama saya sekarang adalah pelajar-pelajar dari pelbagai kaum, dari pelbagai jurusan, kebanyakannya mereka daripada engineering ataupun kejuruteraan, dan mereka dia terdiri daripada pelbagai latar belakang semester ataupun tahun. Ada yang berada daripada semester 2 iaitu tahun pertama, ada yang berada di tahun 3, ada juga berada di tahun pertama, 2 dan 3 lah. So pelbagai kaum, dan juga ada juga terdapat pelajar daripada antarabangsa. Macam mana tercetusnya perkara ini, bila saya tengok, saya lihat terdapat pelajar bila kita suruh buat kerja khusus ataupun assignment, mereka memilih untuk berada dalam kelompok kaum yang sama dan juga berada dalam gender yang sama. Contohnya lelaki berada dalam lelaki, perempuan bersama dengan perempuan, Melayu dalam kelompok bangsa Melayu, Chinese macam ni. Jadi saya fikir kadang ada kalanya terdapat satu jurang di mana pelajar satu bangsa itu lebih mendominasi subjek tersebut. Jadi kalau mereka tak dicampurkan ataupun diolahkan bersama dengan bangsa lain, jadi rugi bagi pelajar lain untuk bersama-sama pelajar yang pandai, pelajar yang kurang pandai ataupun tidak dapat orang kata apa ni, melengkapi syarat yang diberikan. Jadi saya cuba mencampur adukkan ataupun memberikan mereka satu pilihan ataupun satu kriteria sekiranya ingin mendapatkan markah yang baik, iaitu dalam aspek kreativiti ataupun organisasi, mereka perlu mencari ahli kumpulan daripada pelbagai bangsa. Contohnya Melayu, cari pelajar Cina, pelajar India maupun Sabah Sarawak. Saya benarkan untuk mereka mendapat markah yang penuh untuk subjek tersebut. Dan untuk makluman, di Universiti Malaysia Perlis, kita merupakan satu universiti yang mengamalkan konsep juara perpaduan, di mana kita encourage atau memahargai gabungan pelajar. Disebabkan itu juga untuk makluman, kita di asrama ataupun di hostel ataupun di kolej kediaman, mereka juga duduk dalam pelbagai bangsa di UNIMED. Jadi tercetusnya idea itu saya buatkan untuk mereka lebih mendalami ataupun kebetulan dalam subjek ini, subjek komunikasi ini, ada cabang intercultural communication ataupun komunikasi Islam budaya yang memerlukan mereka mendalami budaya, tradisi, adat resam budaya lain. Jadi itulah tercetusnya konsep gabungan pelajar yang Islam budaya dalam kerja khusus. Bila kita cuba untuk mentakrifkan bahawa setiap kumpulan perlunya ada pelbagai bangsa ataupun budaya, mereka tak ada rasa yang bantahan, tak ada bantahan. Semuanya okey. Jadi saya pun terkejut juga, okey ke diorang ni? Bila saya kata okey saya nak macam ni, sebab ada juga group assignment ataupun yang tidak memerlukan penekanan sedemikian. Jadinya saya rasa mungkin akan ada satu bantahan pada mereka. Jadi tak berlaku perkara itu. Cumanya ada juga dapat mungkin ada yang grup yang tidak cukup ataupun tak dapat fulfill disebabkan contohnya bangsa Cina
kita ada 10 grup, mungkin tak sampai 10 orang satu kumpulan. Jadi mungkin tak ada grup yang ada bahasa Cina, ada grup yang ada bahasa Cina, mungkin tak ada grup yang ada bahasa India, ada grup yang ada bangsa India. So tak mengapa, janji ada juga seorang yang mewakili bangsa lain, sama ada bangsa Cina, bangsa India, orang asli Sabah, Sarawak, Melayu, Melanau, Kadazan, Iban, tak kisah. Janji mereka berada dalam satu kumpulan yang sama. Dan bila saya katakan satu kumpulan ini ataupun setiap kumpulan bila nak present hari kejadian, berlangsung kejadian, perlu memakai kostum yang berbilang mangsa. Contohnya kalau pelajar India memakai pakaian berbangsa Cina, pelajar Melayu memakai pakaian berbangsa India, pelajar Cina memakai baju kebaya, itu menjadi satu kreativiti bagi mereka untuk mencapai markah yang penuh. Kalau tidak memakai pakaian tersebut, mungkin markah sekadar setengah ataupun melebihi setengah. Itulah akan dapat fulfill the requirement ataupun kriteria itu akan dapat markah penuh. Jadi mereka pun seronok bila cuba meminjam baju kawan. Jadi ada interaksi. Kalau tak pinjam nanti kalau tak cakap tak berlakunya praktikal dalam subjek ni. Bila nak pinjam dengan kawan, dia mesti bercakap dengan bangsa lain. Dia nak cuba boleh saya pinjam baju awak, can I borrow your costume or everything dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Cina ke. Kita pun ada belajar sikit-sikit bahasa bangsa lain walaupun secara informality lah, bukan dalam subjek pun. Macam tadi kita ada pelajar yang kita tidak tahu yang dia adalah mix daripada Indian dan juga Siam. Jadi dia boleh bertutur dalam bahasa Siam. Tak kisahlah nombor. Walaupun nombor tu tak nampak penting, tapi bila kita travel ke Siam, kita bolehlah cakap neng rong ke apa Siam sikit lebih kurang lah. Begitulah. Jadi tak ada masalah. Okey, macam saya sendiri pun masa kecil masa saya sejak kecil saya di sekolah kebangsaan yang ada pelajar-pelajar ataupun bangsa lain. Dulu saya sekolah di Pulau Pinang. Terdapat berbagai bangsa. Memang di Penang tu kalau disebut Cina, India memang ramai lah kan. Berbanding kalau di Perlis kita ada pelajar yang daripada Siam lah. Kalau di Penang tu susah nak cari orang Siam. Jadi budaya bersama dengan masyarakat pelbagai bangsa ni dah diterapkan dari kecil kan. Jadi saya cuba applykan ataupun praktikkan perkara tersebut bila berada di bangku universiti kan. Begitu juga bila dah jadi tenaga pendidik ni, saya lihat perkara ini menjadi satu amalan yang perlu kita imarahkan. Sebabnya terdapat juga pelajar yang datang daripada jenis sekolah binokular, dipanggil binokular yang hanya daripada sekolah Chinese, ada daripada Indian, sekolah Tamil. Tetapi bila datang ke universiti ni mungkin mereka merasa kekok. Akan tetapi bila saya tekankan adalah bila satu masa mereka akan keluar daripada kelompok universiti, dari sekolah universiti, dan bila keluar ke bidang pekerjaan, mereka perlunya bergantung harap kepada semua masyarakat ataupun komuniti sekeliling. Tak kisahlah sama ada dia Melayu ke, dia Cina ke, dia sebab kena terima hakikat bahawa kita berada di negara Malaysia, negara yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai bangsa, agama, budaya, ras, tradisi yang kita kena adaptasi. Jadi kalau tak ada perasaan cintakan, semangat keharmonian, semangat perpaduan, dia akan menjadi satu masalah yang akan dianggap sebagai barah kepada ni. Kalau tak cuba untuk di peringkat universiti sekarang, tak cuba untuk berkawan dengan bangsa lain, tak cuba untuk berkawan dalam gender lain pun akan jadi masalah di masa hadapan. Jadi pembentukan di universiti itu menjadi satu, mungkin mereka dah sudah matang, jadi lebih mudah untuk kita bentuk di universiti daripada berbanding bila dah masuk alam pekerjaan nanti. Seperti mana kita tahu, dari hari ke hari, tahun ke tahun akan ada sambutan kemerdekaan mengingati hari kebangsaan kita yang adakan setiap tahun 31 hari bulan Ogos 1997 merupakan tarikh keramat kita dan akan disambut setiap tahun, saban tahun. Jadi bila mana sambutan itu berlaku, akan ada satu tema yang baru, akan ada satu lagu tema yang baru. Semua lagu-lagu ini
kalau di sebelum ini pelajar-pelajar juga menyanyikan lagu patriotik setiap kali habis persembahan presentation mereka akan nyanyikan lagu patriotik lah. Cuma pada yang pelajar semester ini mereka tak sempat disebabkan satu kekangan sebab ramai sangat. Kita macam saya pun ada kelas lagi 2 kelas, terlalu ramai, dan sebelum ini kalau dapat lihat saya punya sosial media akan adalah keratan-keratan ataupun video-video yang menunjukkan mereka menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi benda-benda itu menunjukkan keharmonian. Sebab apa? Keharmonian itu dapat dilihat daripada lirik lagu tersebut yang ingin disampaikan oleh mereka. Mereka kena study dulu tajuk lagu tersebut, lirik lagu, bait-bait kata lagu tersebut yang menunjukkan ke arah perpaduan. Kalau sekiranya mereka menghafal, akan dapat markah extra mark jugalah. Begitu juga dengan persembahan presentation tadi. Jadi di situ akan tercetusnya secara tidak langsung mengenali budaya, mengenali melalui seni lah. Itu yang cuba juga saya sampaikan ke dalam sesi pembelajaran saya. Malaysia Madani, tekad perpaduan memenuhi harapan adalah satu tema yang amat menarik yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia, di mana kita ingin melihat rakyat Malaysia, terutamanya ni anak-anak bangsa, pelapis muda yang bakal memimpin negara satu hari nanti, berada dalam satu kehidupan yang lebih harmoni. Bukan sekarang ni tak mencerminkan harmoni, namun kita perlukan satu satu pencapaian yang bila kita tengok kita dah dapat. Contohnya saya sebagai lapisan umur yang 40 ni, bila kita tengok anak bangsa aku akan jadi macam ni pada tahun yang akan datang. Jadi kita rasa dah harmoni tu sekarang. Mungkin sebelum ini harmoni itu tak dapat dirasa oleh nenek moyang kita disebabkan dahulu tercetusnya pelbagai peristiwa yang untuk membentukkan Malaysia yang indah, Malaysia yang harmoni, kesejahteraan melalui pelbagai aspek. Namun harapan untuk rakyat Malaysia yang sekarang ini adalah lebih dapat bertoleransi sesama kaum, dapat menjaga tata susila sesama kaum, sekiranya mempunyai konflik ataupun ni dapat diselesaikan dengan baik melalui perbincangan, sebab kita ada wakil pemimpin. Jadi kita boleh menceritakan ketidakpuasan hati kita melalui pemimpin, bukannya dengan memviralkan video-video, memviralkan kata-kata yang kurang senang di laman sosial media. Perkara itu akan mengapi-apikan lagi semarak mengapi-apikan lagi perkauman di antara kaum. Jadinya itunya tidak elok. Begitu juga dengan pelajar-pelajar ini, adalah diharapkan mereka teruskan, sekiranya mereka pun menjadi pendidik satu hari nanti, sama ada lecturer ke, sama ada guru ke, maupun di organisasi masing-masing, mereka juga cuba untuk applykan ataupun praktikkan perkara yang saya buat ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Contohnya kalau mereka bekerja, janganlah letak departmen tu semua satu bangsa je. Jangan letak satu departmen tu semua gender yang sama. Jadi perlunya pelbagai gender, pelbagai kaum, pelbagai budaya untuk kita sama-sama melangkah lebih maju ke hadapan. Dan dalam agama sekalipun, dalam Islam sekalipun, dia mensyaratkan untuk Islam ni satu agama yang aman, satu agama yang tidak mencetuskan huru-hara. Jadi Malaysia sebagai mempunyai agama rasmi persekutuan Islam, jadi perlunya diamalkan perkara-perkara tersebut. InsyaAllah satu hari nanti kita akan melihat generasi Malaysia yang lebih harmoni, lebih sejahtera, lebih mengutamakan perpaduan kaum dalam segala apa jua bidang aspek. InsyaAllah. Salam sejahtera, nama saya Uday Kumar Satisilan. Saya dari jurusan Kejuruteraan Elektrik semester keempat. Jadi, by involving in this studies, it's actually helped me to become a better person, a holistic person who is fulfilled in terms of academic and also in terms of culture
not just focusing on academics all the time, because we are a multicultural country where we have to understand our diverse practice in our Malaysia. So sebagai seorang rakyat Malaysia, kita harus menghayati dan memahami kepelbagaian dan antara satu sama lain di negara ini. Jadi subjek ini memberikan peluang untuk saya untuk explore beyond my horizon. Sebab saya seorang India kan, orang India. So saya tidak dapat peluang untuk explore dalam other culture. So in this case, I get to explore more, I get to learn more, I get to mix up a lot of people from different cultural background. Jadi pakaian saya pakai hari ini Cheongsam, which is a traditional cloth of Chinese. So saya mendapat pendapat dari kawan Cina saya, dan it inspired me to take an effort to buy this cloth. So this is the first time actually I'm wearing this clothes. So it's really inspiring for me. Memang it's motivating and also semangat patriotik yang tinggi disebabkan program ataupun inisiatif macam ni. So itu saja. Hai, nama saya Adisha Nicole Butyu. Sekarang belajar kejuruteraan Mechatronic kat Unimax. Bila semester ini adalah semester ke-6 saya. So ini adalah the second sem yang kita dapat face to face untuk batch kita sebab masa kita adalah COVID. So bila introduce ini yang multicultural, yang kita pakai kostum yang berbagai-bagai, it's actually kita punya first time dapat macam contact dengan aktiviti macam ni. So untuk batch kita rasanya sangat refreshing sebab for the past 2 years kita dapat yang kita experience mengalami dia macam semua online je. So semua pun tengok online, tak dapat tengok lecturer punya muka, tak dapat kenal kawan-kawan, tak, macam semua kat rumah. So untuk sekarang kat Unimap, for the second sem we already get to like experience this, and it is a very good experience. And I would hope that there are more activities macam ni so that kita boleh experience this before we actually get into the workforce, because this is an activity that students need to experience. Actually baju ini sebab I dari Melaka Matriculation College, so KMM. Bila KMM setiap hari kita akan pakai baju kurung. So masa tu pun I seorang yang macam Cina je dalam kelas itu, tapi memang sangat united, dan I memang sangat gembira bila I dalam matrikulasi. Nama saya Lee, saya dari kejuruteraan elektrik sem keempat tahun ni. Dan apa yang saya rasa pasal dengan projek ini ialah saya rasa happy lah sebab saya dapat bergaul dengan pelajar-pelajar dari kaum yang lain. Sebab dulu dalam Malaysia lah ramai yang setiap kali saya tengok like geng Melayu join dengan geng Melayu je, geng Chinese join dengan geng Chinese je. So itulah saya tak suka sangat lah. So dengan bergaulkan dengan kawan dari kaum yang lain, saya dapat dengan like saya dah boleh tahu apa yang dia orang fikir, apa pula dia orang punya pemikiran semua tu. So saya boleh like lagi get to know them deeper lah. Sebab itulah sebab rakyat Malaysia kita kan negara yang berbilang kaum. So sebagai rakyat Malaysia kita haruslah memahami apa yang pemikiran kaum-kaum yang lain, so untuk menjalinkan perpaduan dalam negara kita. Hello, nama saya Sharita. Saya belajar tahun 3 jurusan Mechatronic. So pada pendapat saya rasa aktiviti macam ni saya sangat bangga sebab ini first time saya sertai aktiviti macam ni sejak COVID. Saya pelajar Form 6 dulu, so saya tak pernah ada chance untuk memakai pakaian macam ni dan menyertai aktiviti pembentangan macam ni. So saya rasa syukurlah apabila sebab aktiviti macam ni, dan
to be honest, today was the first day that I know that this is actually baju songket, because I thought, oh, baju macam ni, baju Melayu, baju kurung macam tu je. So this is the first time I'm wearing baju songket, so I feel like very grateful and very interesting to know each and everyone's culture and their backgrounds and all the meaning of their traditional dresses. Saya orang India, so I wear sari, Punjabi macam tu. So this is the first time I wear songket. The feeling is quite different, and I feel quite bangga also, because the feeling is very different from sari, and I feel grateful to have wearing this. Pakaian ni ialah pakaian kawan saya, Alia. So she borrowed me, and she taught me how to wear and everything. So I'm very thankful for her also.